Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda semua yang sedang menyaksikan kami di Malaysia hari ini. Alhamdulillah, sedar tak sedar kita telah pun memasuki hari yang ketujuh, Hanif, hari ini. 7 Syawal hari ini, hari yang ketujuh untuk Hari Raya Aidilfitri pada hari ini. Hari ini 19 Mei 2021 bertebakan saya Fazli Fuad dan juga kawan saya Hanif Miswan. Ya, khabar semua diharapkan agar hari ini permulaan satu hari yang baik kepada anda semua dan kita berharap agar anda kekal setiap zaman kita untuk berbicara mengenai perkara-perkara yang akan dibawakan dalam Malaysia hari ini, tapi dalam masa yang sama kita masih lagi perlu berjuang dalam berhadapan dengan COVID-19 yang semakin hebat cabarannya pada ketika ini, dengan pelbagai kesedaran yang telah pun kita berikan, dengan pelbagai inisiatif daripada pihak kerajaan ataupun diri sendiri dalam usaha untuk memastikan bahawa penularan COVID-19 ini, walaupun telah setahun lebih kita dilanda kesannya, sekarang ini masih lagi berada dalam keadaan sangat membimbangkan. Untuk itu kami di sini, saya percaya di mana-mana media sekalipun akan terus mengingatkan kepada kita semua untuk kekal berjaga-jaga dan hanya perlu keluar sekiranya mempunyai urusan dan juga sebarang perkara yang perlu dilakukanlah, ya. Itulah dia. Itu yang orang cakap, apabila kalau kita nak keluar tu keluar bila perlu. Tapi saya percaya mungkin ada di antara, kalau satu rumah tu mungkin ada dalam 5-6 orang, kadang-kadang kita hantar wakil sajalah kan untuk nak membeli pelbagai keperluan harian. Tapi sekarang ini pun anda boleh memesan sahaja terus dari rumah, boleh sampai ke rumah anda masing-masing kan. Tapi kami sebagai, macam Hanif katakan tadi kan, kita rasa macam tak jemu kan nak bagi tahu berkaitan dengan COVID-19 ini, sebab kami ni sebagai pengemal media ini merupakan tanggungjawab kami lah semua untuk memberikan apa sahaja info-info terbaru yang akan kami kongsikan sebentar saja lagi. Dan apa yang kita risaukan sekarang ini, COVID-19 semakin hari semakin bertambah dan angka 4,000 itu saya rasa macam dah lali dah kan. Dah beberapa hari saja kita mencatatkan lebih 4,000 dan jom kita saksikan ini dia. Saya sebenarnya nak tarik perhatian anda bukan untuk angka 4,865 tu, tetapi di bawah tu, Hanif. 47 kematian yang kita catatkan semalam, dan ianya merupakan angka yang paling tinggi berbanding 45 kes semalam, Hanif. Dan angka kematian semakin hari semakin membimbangkan dan dijangka dengan gelombang kes yang baru mencecah angka 5,000 setiap hari. Walaupun kes sembuh baru juga mencecah 4 angka, tetapi yang membimbangkan sekarang adalah apabila jumlah kes aktif yang semakin tinggi, 44,827, tetapi jumlah di ICU yang semakin memenuhi setiap pelusuk di semua hospital yang menjadi pusat kepada COVID-19 ini. Dan ini pecahan kepada setiap yang berlaku mengikut kategori. Ada kes rapat, kes kontak rapat, kes daripada mereka yang tidak bergejala, dan ini pecahan kepada setiap negeri. Seperti biasa Selangor, walaupun ini kita cakap seperti biasa tapi masih lagi membimbangkan. Selangor mungkin kerana difahamkan kes di Selangor ini dilaporkan tinggi kerana pengesanan berskala besar yang sedang dilakukan oleh pihak kerajaan negeri. Maksudnya lebih banyak pengesanan ataupun ujian swab yang dilakukan, semakin ramai yang didapati positif. Juga sebenarnya membimbangkan dengan variants of concern yang dilaporkan VOC juga yang semakin banyak ditemui di kalangan rakyat tempatan. Dan kes ini selain daripada Selangor, negeri-negeri lain juga semakin membimbangkan dengan kes yang semakin tinggi saban hari. Ya, untuk VOC ini yang paling membimbangkan kita. Kalau sebelum ini, kalau ada kes-kes baru, mungkin kita dapat mengenal pastinya menerusi kluster-kluster kan. Tapi apabila VOC ini telah pun berada di Malaysia, kita amat risaukan. Sebab VOC ini, dia bukannya nak cakap apalah, bukannya sekadar terjangkiti sahaja, tetapi ianya terus menyebabkan kematian. Itu yang kalau kita lihat angka kematian itu semakin hari semakin bertambah, dan ini adalah saya rasa, saya percaya bahawa amat membimbangkan untuk fasiliti kesihatan kita. Semakin lama semakin membimbangkan. Kita lihatlah untuk di ward forensik pun, mereka pun telah pun memesan kontena kan, disebabkan jenazah yang terlalu banyak di sana. Jadi kita harapkan anda semua dapat mematuhi segala peraturan yang telah pun ditetapkan, dan saya percaya ramai di antara kita yang telah pun menonton Majalah 3 tempoh hari, dan saya percaya apabila anda melihat Majalah 3 tersebut, itulah sebenarnya kondisi sebenar yang berlaku dalam fasiliti kesihatan kita. Kalau ada yang tertinggal boleh dengarkan ataupun tengok semula Majalah 3 di YouTube rasmi TV3 yang sekarang ini telah pun mendapat lebih hampir 300,000 ke 400,000 tontonan dalam masa sehari saja di muat naik. Dan saya percaya itu akan membuka mata kita semua kesedaran. Bukanlah sebelum ini kita tidak tahu, tapi mungkin
sebab dah lebih setahun kan. Ya. Dah setahun lebih sebegitu keadaan COVID ni melanda negara kita, kadang-kadang termasuklah diri kami sendiri juga alpa seketika, dan apabila melihat kes-kes begitu, saya percaya akan membuka mata kita dengan realiti, bukan sahaja kepada pesakit tetapi kepada barisan hadapan kita yang terpaksa berhadapan dengan setiap hari perkara-perkara sebegini. Okey, akan kita bawakan dalam masa ke semasa, saya percaya berkaitan dengan COVID-19 ini, tapi seperti biasa kita ingin mulakan terlebih dahulu dengan perkongsian di Dada-Dada Akhbar. Okey, ya, saya nak mulakan dengan berita harian yang dipaparkan di muka hadapannya berkaitan dengan 3 faktor punca kadar kematian akibat COVID-19 yang semakin hari semakin naik mendadak. Di bawahnya industri pelancongan hampir lumpuh sejak PKP dilaksanakan, dan di atas itu makmal saringan COVID-19 tinggal di Gaza musnah diberi Israel. Dan apa yang menjadi pilihan penerbit pada hari ini adalah berita sukan, dan kita tinggalkan sedikitlah seketika berita COVID-19 ini, kita nak beralih ke berita sukan. Aura Stadium Nasional bakar semangat Harimau Malaya. Ini dapat kita saksikan apabila pasukan Malaysia akan berada ataupun akan beraksi sebenarnya dalam perlawanan persahabatan 23 dan juga 28 Mei nanti. Jadi pasukan kebangsaan akan berlepas ke Dubai. Jadi dalam pada sebelum berlepas ke Dubai itu, para pemain ataupun anak-anak buah Tan Chee Ho ini menjalani latihanlah di Stadium Nasional Bukit Jalil yang menjadi stadium keramat untuk pasukan Malaysia. Dan saya nak recap antara perlawanan yang akan disaksikan nanti. Malaysia akan menentang Dubai pada 3 Jun. Diikuti oleh Vietnam pada 11 Jun dan juga akan berhadapan dengan Thailand di Stadium Maktoum pada 15 Jun nanti. Bagaimana Hanif melihat prestasi Malaysia? Adakah boleh menang nanti? Sepatutnya boleh menang lah. Cuma sekarang dengan format yang sedikit berubah sebab Korea Utara tarik diri. Betul. Jadi kemenangan Malaysia ke atas Indonesia sekarang ni, pasukan terbawah tercorot. Itu akan mengganggu sedikit. Tetapi insya-Allah kalau kita menang 3-3 perlawanan ni, impian nak beraksi ke Piala Dunia, layakan yang kedua tu masih ada. Tapi tanggungjawabnya beratlah, kena menang 3-3 tersebut. Yang pertama UAE, Vietnam dan juga Thailand. Okey. Itu di berita harian. Kali ini kita ingin bawakan kepada anda berkaitan dengan apa yang terkandung di NST, New Straits Times, di muka hadapan yang menjadi perhatian kita semua berkaitan dengan perkara yang semakin kerap dibincangkan pada ketika ini berkaitan dengan just lockdown. With a more aggressive wave of COVID-19 infections and ample evidence of public inability to adhere to rules, experts are appealing for a strict shutdown, especially in states with a high case load. Before this situation spirals further out of control, economists agree it is necessary but only for 14 days. Itu yang dikatakan muka hadapan berkaitan dengan perintah kawalan pergerakan secara penuh ataupun lockdown yang disarankan ataupun yang telah pun dikatakan the only option yang ada pada ketika ini, terutamanya di beberapa negeri yang kes semakin tinggi saban hari, terutamanya di negeri kita di sinilah, di Selangor dan juga Kuala Lumpur. Dan di muka surat 2 dan 3 dipaparkan berkaitan dengan cerita ini ataupun kebimbangan ini. Complete lockdown only option, healthcare system capacity, long term benefits will outweigh any short term impact, especially in Selangor, says experts. Dan di muka surat ketiga ini juga menarik perhatian berkaitan dengan experts back full lockdown in Selangor. Ini menurut Science, Technology and Innovation Ministry COVID-19 Epidemiological Analysis and Strategies Task Force Chairman Datuk Dr. Awang Bugiba Awang Mahmud said such a lockdown was necessary for Selangor, where healthcare service appeared to be on the brink of collapse. Dan banyak sekali cadangan, pendapat. Dan saya juga sempat bertanya di laman media sosial berkaitan dengan perkara ini, adakah Selangor bersedia untuk PKP secara penuh ataupun tidak. Ramai yang bersetuju, tapi ada juga yang tidak bersetuju, mengatakan bahawa sekiranya ingin dilakukan PKP secara penuh seperti setahun yang lalu, bantuan-bantuan sara hidup itu sangat penting kepada mereka yang terjejas ataupun kepada semua rakyat dalam usaha untuk memastikan sekurang-kurangnya ada satu tempoh lah, dalam tempoh 2 minggu itu full lockdown ataupun PKP secara penuh, berbanding yang sekarang ini yang kita akan sambung. Tapi dalam masa yang sama aktiviti ekonomi juga semakin rancak dan kes juga semakin tinggi setiap hari. Okey. Apatah lagi dengan sekarang tempoh beraya kan, sudah mula kelihatan beberapa kes daripada bulan Ramadan tempoh hari, dan sekarang dengan aktiviti beraya yang mungkin tiada ziarah dibenarkan, tetapi dalam masa yang sama kita tahu bagaimana sebenarnya
realiti yang berlaku dan itu yang sangat membimbangkan pada kita. Baik, sebenarnya mungkin tidak ada cara lain yang mampu untuk kita menangani kes di Selangor ni yang setiap hari semakin bertambah. Mungkin kita akan membuat full PKP, full MCO atau sebagainya, tapi kita harapkan bahawa kerajaan akan memberikan masa yang mencukupi lah kalau nak buat apa-apa pun. Sebab ramai di antara kita yang takutlah bila nak PKP itu tiba-tiba 2-3 hari terus PKP terus kan. Jadi mungkin mengganggulah mereka ini. Okey, baik, kita nak lihat apa yang dipaparkan di tadi dah berita harian NST. Okey, di Metro pada hari ini di muka depannya ini berkisarkan berkenaan dengan dakwah cara baru sasar generasi muda. Ustaz TikTok. Kalau dulunya mungkin kita rasa macam TikTok ni tidak berfaedah, tapi banyak juga pengajaran-pengajaran yang mungkin kita boleh dapat daripada TikTok ini. Tapi yang menjadi pilihan penerbit, terus saja saya nak bacakan di muka surat 20. Ianya berkisarkan tentang banjir lah. Dalam kita ni sibuk nak lihat kes COVID-19 di Melaka ini, mereka sibuk juga dengan nak menyusun atur keadaan rumah di sana, di mana 16 kawasan di Melaka terjejas teruk akibat banjir di sana. Mangsa banjir di negeri Melaka didapati terus meningkat semalam kepada 554 individu berbanding hanya 321 mangsa petang kemarin. Dan kata daripada pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia di sana, iaitu Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Cuthbert John Martin Quadra berkata, sehingga jam 8 pagi semalam, sebanyak 7 pusat pemindahan sementara ataupun PPS dibuka berbanding hanya 4 PPS kemarin. Dan seramai 128 keluarga membebitkan 554 mangsa terjejas akibat banjir dipindahkan ke PPS dan angka itu dijangka bertambah kerana masih ada mangsa di PPS dalam proses pengiraan. Jadi pada hari ini, di Malaysia hari ini, kita nak tahulah agaknya apakah antara perkembangan terkini, perkembangan terbaru di Melaka. Adakah keadaan di sana masih lagi hujan ataupun masih lagi berlaku, kata orang tu apa, semakin hari semakin surut ke, ada pertambahan PPS dan sebagainya. Kita terus saja nak bersama dengan penguasa bomba Zulkhairani Ramli, Ketua Cawangan Pengurusan Operasi dan Balai JBPM Negeri Melaka. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum, Encik Fazli. Ya, Waalaikumsalam Tuan. Okey Tuan, dan saya dekat KL ni pun nak tahulah agaknya apakah situasi terkini keadaan banjir di sana. Masih lagi hujan ke atau bagaimana di sana Tuan? Buat masa ni, pada malam tadi kita tak ada hujan lah. Baik. Dan kita melihat ada kadar penurunan air lah. Dan ada kawasan-kawasan yang bertambah baik di sekitar negeri Melaka. Jadi untuk pengemaskinian jumlah mangsa di pusat pemindahan sementara ni, kita akan tengok pagi ni lah bagaimana. Okey, jadi bagaimana Tuan melihat kesiapsiagaan anggota pihak bomba di sana dalam memastikan mereka yang terjejas akibat banjir ini terus dijaga di sana, Tuan? Sekarang ni kita dah jangka benda ni melalui forecast daripada meteorologi. Jadi kita dah readykan di 10 buah balai berserta dengan 480 anggota di seluruh negeri Melaka dengan alat pelindungan diri yang terlibat dan kelengkapan yang terlibat untuk menghadapi banjir di negeri Melaka. Sebab banjir di negeri Melaka ni lebih kepada urban flood, yang mana banjir berlaku dengan pantas. Dan kebanyakan lokasi ni macam kita sebut banjir kilat lah. Jadi kita perlu intervention dengan cepat. Jadi bomba di negeri Melaka ni kita banyak menggunakan bot jenis fiber yang mana lebih ringan dan mudah untuk memindahkan mangsa-mangsa dengan kadar yang cepat. Sebab bot aluminium yang kita ada terlalu besar dan berkemungkinan tidak dapat masuk di kawasan-kawasan rural yang ketik. Setakat pagi ni Tuan, di kawasan manakah yang masih lagi ada PPS? Sebab kita lihat dekat sini ada di kawasan Bukit Beruang, Durian Tunggal, dan di mana lagi mungkin ada kawasan-kawasan yang terjejas lagi akibat banjir di Melaka Tuan? Sekarang ni kita ada 10 kawasan pusat pemindahan sementara, yang mana di daerah Melaka Tengah kita ada 7 kawasan, di daerah Jasing kita ada 2, dan di daerah Alor Gajah kita ada 1 pusat pemindahan sementara. Jadi di semua pusat pemindahan sementara ni, Jabatan Bomba juga mengambil peranan untuk buat sanitasi di tempat berkenaan sebelum perpindahan, semasa dan selepas perpindahan, yang selepas dia orang balik ke rumah nantilah.
Sebab kalau saya ikutkan adalah laporan penduduk yang terkesan akibat banjir di Melaka tu, ada yang mengatakan bahawa mereka ini dah hampir 20 tahun duduk kat situ. Ini merupakan kali pertama mereka menghadapi banjir yang sebegitu besar, sebegini rupa, Tuan. Bagi pihak anggota bomba dan penyelamat di Melaka, apakah mungkin ada cabaran-cabaran yang mungkin dikenal pasti di sana, Tuan? Sudah tentu, sebab sekarang ni bencana bersekali dengan wabak pandemik. Okey, jadi disaster in disaster. Jadi kita punya approach atau pendekatan adalah sama macam kita approach mangsa-mangsa COVID juga. Sebab masa kita menyelamat banjir pada 2 hari lepas, kita dapati terdapat juga rumah-rumah mangsa kuarantin dan ada juga kes yang melibatkan terdapat ada kematian lah di dalam rumah. Jadi kita terpaksa menggunakan full PPE kita untuk kita menyelamat mangsa. Dan kita tidak boleh sewenang-wenang kita masuk, anggota kita masuk untuk menyelamatkan orang-orang ni tanpa kita melindungkan diri kita. Sebab kita juga terdedah dengan risiko jangkitan wabak berkenaan. Ya, itu antara cabaran yang harus dihadapilah kan oleh pihak bomba di sana. Yang terakhir ni, Tuan, mungkin ada nasihat ke ingin diberikan kepada mereka yang mungkin terjejas akibat banjir di sana, Tuan? Saya menasihati orang awam supaya sekiranya berlaku hujan lebat, kita kena pantau lokasi di sekitar rumah kita. Sekiranya kita lihat keadaan berlarutan, kita kena keluar daripada rumah kita dengan segera dan kena ikut arahan pihak berkuasa ataupun agensi-agensi yang berkaitan. Sebab kita dapati ada juga yang lewat, yang tidak mahu keluar daripada rumah. Dan bila air terlalu mereka akan jadi kelang kabut dan dia akan telefon kita 2-3 kali. Kita dapat panggilan banyak sebab dia daripada peringkat awal dia tak nak pindah. Jadi untuk perkara-perkara ni dia kena alert. Bila hujan lebat, dia kena ready untuk pindah daripada rumah dia, keluar daripada rumah dia ke tempat yang selamat. Betul. Dan saya juga menasihati orang awam awasi anak-anak supaya tidak main di sekitar kawasan-kawasan yang berair sebab di kawasan banjir ni terdapat dah banyak dah kawasan berair. So harap pantau anak-anak yang bermain daripada mengelakkan daripada terjatuh dan sebagainya. Itu yang paling kita risaukan sebab kadang-kadang kita ni terlepas kan anak-anak kita ni bermain sebab kadang mereka ni seronok kan sebab sekarang ni PTPR mungkin mereka ada kat rumah dan sebagainya. Baik, terima kasih ucapkan kepada Tuan di atas masa yang diberikan. Sama-sama. Okey, itu dia kita telah pun bersama dengan penguasa bomba Zulkhairini Ramli, Ketua Cawangan Pengurusan Operasi dan Balai JBPM Negeri Melaka. Okey, jadi apa antara nasihat yang telah pun diberikan tadi anda ambil tahulah. Kita faham ramai di antara kita yang mungkin rumah tu terjejas akibat banjir. Mereka mungkin nak jaga barang-barang yang ada dekat rumah tu. Kalau boleh tu ambil barang-barang yang perlu sahaja. Dan kalau disegerakan untuk anda berpindahlah dengan cepat. Yang penting ikut arahan yang dikatakan tadi oleh Tuan Bomba kita berkaitan dengan apa yang berlaku sekarang, diharapkan agar segala urusan dapat dipermudahkanlah pada ketika ini. Disaster after disaster itu yang dikatakan tadi. Okey. Ada beberapa perkara yang kita war-warkan kepada anda. Yang pertamanya ni berkaitan dengan Samarinda, iaitu cukup derita itu. Boleh kita ingin beritahu kepada anda, jangan lupa saksikan sebuah karya Siti Rosmizah, Cukup Derita itu, yang dibintangi oleh Hisham Hamid, Rohainis, Caca Mak Embong, Jasmine Hamid dan ramai lagi di slot Samarinda setiap Isnin hingga Khamis jam 10 malam dan ini telah pun bermula dan boleh kita saksikanlah dan kita ikuti perkembangan drama ini yang sangat hebat, sebuah lagi karya dari Siti Rosmizah. Okey, itu satu war-war yang seterusnya. Ya, seterusnya saya percaya ramai di antara kita yang mungkin ingin menyalurkan bantuan kepada kawan-kawan kita, saudara mara kita yang berada di Palestin. Mungkin kita tidak boleh pergi ke sana tapi anda boleh saja menghulurkan bantuan dari segi derma. Ini dia tabung kemanusiaan Palestin. Okey, tabung kemanusiaan Palestin Media Prima. Anda boleh hantarkan anda punya derma itu kepada tabung kami, iaitu tabung kemanusiaan Palestin di nombor 5642 7651 0331 ya, dan bank tersebut adalah bank Maybank. Okey, jadi sebab sekarang ni ramai, kalau anda lihat dekat media sosial, ramai di antara kita yang mungkin
lihat banyak sangat derma-derma yang telah pun diminta oleh pihak-pihak yang ada yang betul ataupun ada yang tidak betul. Sebab ada juga mereka yang cop logo tu logo palsu sebenarnya untuk mengutip derma rakyat kita di Palestin. Tapi ini kalau anda nak berderma kepada tabung kemanusiaan Palestin Media Khidmah, nombor telah pun kami berikan tadi. Jadi sedikit bantuan diberikanlah untuk saudara mara kita yang berada di Palestin nanti. Kalau terlepas boleh saksikan di mana-mana platform media sosial yang telah pun dikongsikan. Okey, kita nak berhenti seketika. Selepasnya ada satu lagi perbincangan. Ini berkaitan dengan tokoh guru kebangsaan yang baru saja diumumkan pada 16 Mei yang lalu pada hari Ahad. Dan perbincangan ini menarik kerana sudah bersara tokoh ini sebenarnya. Dan tapi masih lagi menambah bakti sehingga dinobatkan sebagai tokoh guru kebangsaan 2021. Segalanya di Malaysia hari ini, jangan ke mana-mana. Hai, kami daripada Rusa Muzik dan FM Production ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Mira daripada Newcastle United Kingdom ingin mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada ahli keluarga saya yang berada di Bukit Jelutong dan Seksyen 8 Shah Alam dan juga kepada seluruh ahli keluarga dan rakan-rakan yang berada di Malaysia. Salam Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami, pelajar jurusan perubatan dari Royal College of Surgeons in Ireland ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna minkum. Kepada seluruh ahli keluarga saya di Kelantan, di Perak, Johor, Kedah dan juga Penang serta kepada semua rakan-rakan yang mengenali saya. Daripada saya Nur Anis binti Abu Bakar, pendidik Bumi Kenyala untuk tahun ke-8, Bintulu, Sarawak. Selamat Hari Raya semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Aiman Afaf bin Muhammad Salmi bersama isteri Siti Hajar binti Syukri. Kami pelajar dari Universiti Al-Azhar Kahirah Mesir ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kullu am wa antum bi khair. Stay at home. Assalamualaikum, kami alumni Kos Parenti dari pintu masuk antarabangsa KLIA ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Hai, Assalamualaikum. Kami pelajar kejuruteraan dari University of Queensland, Australia ingin mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Pelajar tajaan JPA dari Monash University Australia ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami, pelajar tajaan JPA dan KPM dari University of New South Wales ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Setelah lebih setahun negara dilanda pandemik COVID-19, guru antara insan yang tidak terkecuali dalam menjurah khidmat untuk mendidik anak bangsa. Berguru demi ilmu, bina generasi baharu, tema bagi sambutan Hari Guru pada tahun ini. Dalam perutusan khas sempena Hari Guru 2021, Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan anugerah tokoh guru peringkat kebangsaan. Penerima anugerah itu adalah bekas pengetua Cemerlang Noriza Muhammad yang juga guru bagi subjek matematik, sains dan biologi. Beliau mendapat pendidikan awal dari Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Menengah Kebangsaan Kamil Pasir Putih, Kelantan. Meskipun sudah bersara sejak 6 tahun lalu,
semangat guru kelahiran negeri Cik Siti Wan Kembang ini masih utuh bagi meneruskan perjuangannya sebagai pendidik anak bangsa. Berusia 65 tahun, Cikgu Norizan berpendapat guru di zaman sekarang perlu lebih kreatif disebabkan sesi pembelajaran telah berubah menggunakan kaedah atas talian. Selama 35 tahun, khidmat bakti ibu kepada dua orang anak ini ternyata memberi kepuasan buat dirinya apabila kini beliau dilantik sebagai penasihat pendidikan untuk program Sekolah Amanah di Jeli, Kelantan. Ya, itu dia tokoh guru kebangsaan 2021 dan yang diucapkan kepada Cikgu Norizan. Nampak gayanya kita ni walaupun dah bersara kan, tapi perjuangan untuk mendidik anak bangsa tu masih lagi ada. Macam Cikgu Norizan ni lah kan, dah 6 tahun dah bersara. Orang kalau misalkan bersara kan, bersara lah macam duduk rumah relax. Kata orang kan bila dah bersara tu Cucuk tanam bercucuk tanam main dengan cucu ke apa kan. Tapi Cikgu Norizan ni tetap meneruskan lagi perjuangan anak bangsa kita. Menabur bakti lah untuk pendidikan kita. Tapi saya tertarik sebab kata tadi semangat untuk terus menambah bakti itu ada pada setiap pendidik kan. Apa salahnya kita tanyakan sendiri kepada Tuan Empunya Badan yang sudi sama kita. Kami sangat berbesar hati sebenarnya kerana tokoh guru kebangsaan 2021 Cikgu Norizan Mohamed sudi sama kita pada pagi ini di Malaysia ini secara panggilan video. Assalamualaikum, selamat pagi Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ya, terima kasih kan sudi bersama kami. Kami sangat berbesar hati sebenarnya. Tak apa kami panggil cikgu ni. Apa, memang cikgu pun. Sebab selamanya akan tetap dipanggil cikgu oleh sesiapa saja. Cikgu besar. Ya. Tahniah kita ucapkan di atas penganugerahan Tokoh Guru Kebangsaan 2021. Mungkin boleh kongsi dengan kami bagaimana sebenarnya menjadi salah seorang penerima Tokoh Guru Kebangsaan untuk tahun ini 2021. Silakan. Ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya merasa amat terharu dan pada masa yang sama bersyukur kepada Ilahi kerana setelah berkecimpung dalam bidang pendidikan selama hampir 35 tahun, saya telah dianugerahkan dengan Tokoh Guru Kebangsaan 2021. Setelah saya berkecimpung di dalam pendidikan ini di 9 buah sekolah di Kelantan dan juga di Selangor. Jadi saya percaya terlalu banyak sangatlah pengalaman kan menjadi tenaga pengajar ni, dan saya percaya banyak sejarah-sejarahnya yang mungkin diingati oleh Cikgu Norizan. Cikgu, yalah, saya nak ambil kesempatan ni lah kan, sebab yalah cikgu ni dah berpuluh-puluh tahun berkhidmat sebagai guru ni. Nak tahulah antara momen yang paling indah yang diingati sepanjang bergelar sebagai guru, pengetua dan sebagai tokoh guru untuk waktu sekarang ini. Ada tak momen yang paling diingati sampai sekarang ini? Cikgu. Ya, sebenarnya banyak ya momen 35 tahun kan. Banyak momen yang kenangan manisnya. Tapi saya rasa yang paling saya tak lupa adalah apabila saya menjadi pengetua di SMK Jalan 4, Bandar Berubangi. Di mana kami guru-guru yang PIBG-nya, murid-murid semua bekerja keras untuk mendapat pengiktirafan sekolah berprestasi tinggi pada sekolah kami. Dan alhamdulillah berkat kerjasama semua pihak daripada Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, daripada Kementerian, daripada PPD Daerah Langat. Pada tahun 2011, SMK Jalan 4 berjaya dinobatkan sebagai sekolah berprestasi tinggi. Dan kami amat bersyukur sangat bila dapat anugerah itu. Alhamdulillah. Cikgu juga dinobatkan sebagai pengetua cemerlang juga difahamkan? Ya. Alhamdulillah. Cikgu, mungkin kami bertanya juga soalan sebab sekarang ni macam tadi difahamkan telah pun bersara selama 6 tahun tak silap saya, dan kemudian terus sahaja ingin kembali menambah bakti dengan program Sekolah Amanah tak saja. Mungkin cikgu boleh terangkan terlebih dahulu berkaitan dengan program tersebut dan kenapa cikgu memilih untuk meneruskan profession untuk mendidik ini? Kenapa tak berehat sahaja kan seperti kebiasaan orang-orang ramai yang dah bersara ni, cikgu? Ya. Okey, saya bersara pada tahun 2014 dan pada tahun 2016 saya bekerja dengan Lipat Services Sdn Berhad untuk membantu program Sekolah Amanah di SMK Cyberjaya. Dan pada tahun 2017 hingga kini saya bertugas di 5 buah sekolah di daerah Jeli, Kelantan. Dan sebenarnya saya dapat mengekalkan semangat perjuangan sebagai pendidik ini kerana saya memang seronok berada di sekolah, melihat murid belajar, melihat guru mengajar, dan pada masa yang sama
saya membantu mereka melaksanakan program melaksanakan pembelajaran abad ke-21. Sebab kita nak melahirkan murid yang berdikari, pandai berkomunikasi, berani bertanya soalan, bijak berkolaborasi serta kreatif dan kreatif. Ya. Dan saya percaya ramai di antara guru-guru yang mungkin menjadikan Cikgu Nurizan sebagai idola, kan, sebagai kata orang tu ialah role model kan untuk jadi sebagai guru ni. Cikgu, sebenarnya kita ada salah seorang pemanggil di talian ini yang ingin bercakap dengan cikgu lah. Oh, ya ke? Ada pemanggil? Ada pemanggil. Nampak biasanya ada hati-hati sahaja kan ada pemanggil. Kali ini Cikgu Nurizan pun ada pemanggil. Jadi kita terus saja ingin bersama dengan pemanggil kita. Silakan. Selamat pagi. Hai, selamat pagi. Selamat pagi. Kita bersama dengan Dharma Rajan Ramachandra, pelajar tahun 2004 hingga 2005 di SMK Dusun Nanding dekat Hulu Langat. Betul. Ya. Cikgu Rizal ingat ke? Apa kaitan di antara kalian berdua ni kalau boleh dikongsikan? Dharma boleh kongsikan mungkin? Hai, saya Dharma Rajan Ramachandran, pelajar tahun 2004-2005 di mana Puan Nurizan merupakan pengetua untuk SMK Dusun Nanding. Saya tak pasti sama ada Puan Nurizan masih ingat saya atau tidak. Ingat lagi tak, Cikgu? Ya, saya nampak tadi. Kata macam familiar je dekat ni. Memang terdetik ya. Okey, mungkin boleh kongsikan apa memori yang Dharma boleh kongsikan untuk Cikgu Nurizan ni? Okey, SMK Dusun Nanding merupakan sekolah baru pada masa itu ya. Ditubuhkan pada 2003 tak silap saya. Dan Puan Nurizan merupakan pengetua pertama di mana sekolah itu baru dan semuanya baru. Semua setting belum siap lagi. So, guru pada masa itu hanya ada dalam 16 orang atau 18 orang. So Puan Nurizan antara pioneer pertama yang menubuhkan sekolah tersebut. Pada masa itu tak ada meja, tak ada kerusi lagi sebab baru. Dan Puan Nurizan turut sama untuk buat setting untuk pelajar untuk duduk di sana dan belajar lah. Dan pada masa yang sama Puan Nurizan juga antara benda yang saya masih ingat sampai sekarang adalah saya merupakan salah seorang badan pengawas untuk SMK Dusun Nanding. Setiap pagi hari Isnin untuk perhimpunan Puan Nurizan akan membaca Iqra untuk memastikan semua guru-guru bersama-sama untuk menjayakan idea dan menepati Iqra yang diberilah. Oh, pengetua yang baca Iqra tu setiap hari Isnin Betul. Wow. Good memory. Okey. Macam cikgu pula, ni saya rasa dah hampir 15 tahun, 16 tahun dah ni dekat sekolah ni kan. Jadi mungkin Cikgu Nurizan ada momen yang mungkin nak dikatakan sesuatu ke kepada Dharma ataupun kepada pelajar dekat SMK Dusun Nanding? Ini pengawas ni cikgu. Ya. Dia pengawas. Ya, saya ingat. Di Dusun Nanding, sekolah pertamalah saya jadi pengetua pada tahun 2003. Dan memang sekolah ni baru, serba kekurangan ya. Tapi alhamdulillah ya, rezeki. Kami murah rezeki dapat sumbangan, dapat dana daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, ya, daripada pejabat daerah. Jadi dana ini banyak kami gunakan untuk bangunkan sekolah. Dan alhamdulillah tahun kedua, ketiga itu sekolah dah maju depan dan kami ada projek ya. Kalau Dharma masih ingat, kita ada projek Mahligai kan? Ya, Mahligai. Kita nak jadikan sekolah kita sebagai sebuah Mahligai. Cantik ya, dan memang bila sekolah itu cantik, murid-murid dia akan sayangkan sekolah, datang ke sekolah. Sehingga apabila Nazir pernah datang ke sekolah Dusun Nanding, dia tanya, cikgu sedang prepare untuk sekolah harapan negara ke? Nampak sekolah cantik kan, dan budak-budak pun tak ada vandalism. Kata tak, memang kami sekolah kami. Kami memang ada projek Mahligai. Dan bila saya masuk ke SMP Jalan 4, saya bawa projek Mahligai ini ke SMP Jalan 4. Tapi PIBG kata tak mau guna Mahligai, kita guna nama lain. Okey, kata kita fikirkan bersama. Dan lepas fikirkan bersama, keluarlah projek Astana. Nak jadikan Jalan 4 sebagai Astana. Jadi itulah dia juga momen-momen yang paling indah lah di SMP Dusun Nanding pun, walaupun sekolah dia luar bandar, ya, pinggir bandar lah ya. Jadi kami dapat bangunkan, dan lepas tu kemenjadian murid pun memang kita nampak ya. Kalau ingat lagi ya. Murid kita
dapat pergi ke peringkat antarabangsa ya, pingpong ya. Betul. Wah, cikgu punya ingatan ni memang sharp satu persatu lah. Dharma, mungkin saya nak tanya, awak pernah ada diajar secara peribadi oleh Puan Norizan atau tidak? Okey, seperti mana yang Puan Norizan cakap tadi, Amin saya akan bahasakan sebagai Cikgu Norizan lah. Title cikgu ni sangat special. Okey. Di SMK Dusun Nanding pada mulanya serba kekurangan, kadang-kadang tak cukup cikgu. Jadi Puan Norizan, kalau tak silap saya, merupakan guru yang mengajar mata pelajaran sains, betul? Okey. So jadi kita ada kekurangan guru matematik dan walaupun pengetua, Cikgu Norizan sendiri akan turun padang untuk mengajar, untuk memastikan kita tak akan terlepas daripada silibus. So itu antara momen yang saya ingatlah sampai sekarang. Okey, garang tak pengetua awak ni? Kalau tengok macam tak garang. Awak, kita tak beritahu Cikgu Norizan. Awak beritahu je. Jujur. Okey. Mana-mana sekolah ada masalah disiplin. Puan Norizan, Cikgu Norizan sendiri akan turun padang juga. Dia akan bawa satu rotan yang kecil. Saya ingat lagi. Okey, dia akan buat, bukan untuk spot check lah. Dia akan lebih kepada, dia akan jalan keliling sekolah tu. Untuk memastikan tak ada pelajar yang keluar daripada kelas. Tapi like what I said, memang sekolah tu baru lagi kan. So memang kita perlukan guru yang betul-betul tegas. Dan Puan Norizan ada di situlah untuk membimbing guru-guru lain. Pandai cover Okey, tadi Mas Dharma. Ya. Tadi Cikgu Norizan ada cakap berkenaan dengan kemejadian murid di sekolah menengah kebahasaan Dusun Nanding ni. Kan nak tahulah macam Dharma sendiri, Dharma sekarang ni bekerja profession sebagai apa sekarang ni, Dharma? Okey, saya dah 13 tahun nak masuk tahun ke-14 dalam banking dan finance, lebih kepada insurans sekarang. Saya baru saja menamatkan pengajian Master Business in Administration dengan University of East London. Dan saya tak bercadang untuk sambung lagi lah buat masa ni. Mungkin akan difikirkan. Okey, ini memang menjadilah. Betul. Kemejadian murid ni. Cikgu, bila diberitahu tentang cerita-cerita daripada bekas anak murid, sebagai contoh macam Dharma bersama dengan kita, saya percaya banyak lagi ataupun ramai lagi anak murid yang cikgu dah jumpa, dah tahu kisah mereka. Mungkin ada yang menjadi, mungkin ada yang tak, kisahnya tak berapa menjadi. Tapi bagaimana sebenarnya cikgu melihat kepada kisah-kisah tersebut dan jiwa sebagai pendidik itu apabila mendengar kisah sebegini? Walaupun saya dah bersara, dah meninggalkan SMK Dusun Nanding, SMK Jalan 4, tapi saya amat berbangga, bersyukur sangat kerana murid-murid dan juga ibu bapa, Cik Adiji, mereka masih lagi menghubungi saya, menceritakan tentang kejayaan, kemejadian anak-anak mereka. Okey, sebagai contohnya, Encik Amin, Encik Amin, anaknya Aira sekarang belajar di US dan memang Aira itu adalah puteri bowling sekolah kami. Dan di US pun beliau masih lagi meneruskan bowling dan telah menaikkan nama universiti beliau di sana. Dan telah mendapat Johan. Dan saya mendapat berita ini daripada ayahnya. Ayahnya Cik Amin sentiasa update saya mengenai Aira. Dan juga ada lagi ibu bapa yang lain, mereka juga menghubungi saya menceritakan tentang anak-anak mereka ini. Saya amat bersyukur sangat sebab walaupun sudah lama meninggalkan sekolah, tak putus. Sama juga dengan guru-guru di SMK Dusun Nanding. Puan Saidah, drama ingat Puan Saidah. Betul ingat. Beliau juga menghubungi saya, ceritakan anak beliau tiga orang dekat SMK Dusun Nanding. Semuanya dah berjaya dan sekarang ini dah bekerja dan kami masih lagi berinteraksi lah, berhubungan. Itu yang saya sangat happy sangat menjadi seorang guru sebab kita ramai anak murid. Dan pada masa sama ibu bapa mereka pun menjadi kawan kita, kawan rapat. Betul. Saya percaya ramai anak-anak murid Cikgu Norizan sebenarnya mendoakan kejayaan cikgu kita kan. Macam Dharma sendiri, apabila Dharma melihat Cikgu Norizan ni diangkat sebagai tokoh guru untuk tahun ini, bagaimana Dharma melihat? Adakah macam wow, cikgu aku ni dulu ni terkejut atau bagaimana perasaannya? Cikgu bawa rotan ni. Cikgu bawa rotan. Okey, memang tak dihentikan, memang banggalah. Lagi-lagi guru daripada SMK Dusun Nanding sebab buat masa ni saya tengok tak ramai lagi dan saya rasa memang banggalah tengok Puan Norizan sendiri pada usia yang begitu muda maintain dan dapat anugerah ni lah.
Dharma mungkin boleh mengambil kesempatan ini mewakili rakan-rakan murid-murid, bekas murid Puan Nurizan, Cikgu Nurizan kita untuk memberikan ucapan Selamat Hari Guru, #Terima kasih Cikgu dengan temanya Berguru Demi Ilmu, Bina Generasi Baru pada tahun ini untuk sampaikan ucapan terima kasih kepada Cikgu Nurizan sendiri. Silakan. Okey, saya mewakili semua pelajar SMK Dusun Nanding ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada Cikgu Nurizan dan juga guru-guru di luar sana. Peribahasa yang mengatakan guru ibarat lilin yang membakar diri itu betul-betul benar sebenarnya. Saya rasa semua guru di luar sana sedang membuat sebagaimana yang boleh untuk melahirkan modal insan yang gemilang. Dan saya harap semua sumbangan yang diberikan oleh guru-guru akan dibayar dengan setimpanya, tak kiralah di dunia ataupun di akhirat. Wah, insya-Allah. Cikgu, saya selalu teringin nak tanya soalan ni kepada mana-mana cikgu. Apa sebenarnya motivasi ataupun falsafah cikgu sendiri sebagai seorang pendidik di dalam mengajar? Sebab pastinya tak boleh dibayar dengan wang ringgit. Tetapi apa sebenarnya motivasi untuk terus mengajar ni, cikgu? Ya, sebenarnya saya selalu pesanlah kat guru-guru saya di SMK Dusun Nanding, di SMK Jalan 4. Saya selalu berkata kepada mereka lah apabila kami dalam mesyuarat dalam ucapan dia, saya selalu terapkan prinsip-prinsip ini. Bekerjalah dengan gembira kerana Allah Maha melihat. Dan biarlah hari ini lebih baik daripada semalam. Ya, dan saya juga ingat pesanan daripada pengetua lama saya dulu, Tuan Haji Sidi Omar di Kelantan. Dia selalu mengingatkan kami dalam mesyuarat. Dia kata, bagaimana kita nak anak kita berjaya, begitulah harapan ibu bapa lain terhadap anak-anak mereka juga. Jadi kita perlulah bekerja dengan ikhlas dan tidak berkira. Jadi itulah yang pesanan saya pada semua guru dulu kini selamanya. InsyaAllah. Okey. Baik, terima kasih Cikgu Nurizan di atas masa yang diberikan dan terima kasih juga diucapkan kepada Dharma kerana sudi bersama kami di Malaysia hari ini. Terima kasih. Stay safe untuk Dharma. Ya, terima kasih Cikgu. Terima kasih. Saya rasa terharu sangat Dharma ada dalam rancangan ini. Memang. Terima kasih Puan Nurizan. Boleh teruskan berborak di belakang tabir yang kami sediakan ini. Terima kasih Cikgu, terima kasih Dharma yang sudi bersama kami. Assalamualaikum. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam. Salam sejahtera juga kita ucapkan. Itu dia penerima Tokoh Guru Kebangsaan 2021 Puan Nurizan Muhammad bersama dengan bekas muridnya dah 15-16 tahun. Betul. Saya percaya dan Meraja Ramachandra pelajar tahun 2004-2005 SMK Dusun Nanding. Betul. Benarlah cikgu ni sampai bila-bila pun kita tetap akan panggil cikgu. Ya. Dan kalau secara peribadinya, kalau saya lihat susuk tubuh seorang tu, saya tahu cikgu. Okey. Macam-macam Cikgu Nurizan tu kan, apabila dia bercakap apa semua, saya rasa ini cikgu ni. Sebab kadang-kadang kalau kita kenal orang tu, sebab kebetulan macam atuk saya pun seorang cikgu juga dan sebagainya. Macam awak pun isteri pun cikgu, mungkin dah tahu. Tapi dia tak bercakap macam tu. Sebab kita dah kenal lah kan mereka ni. Tapi apapun saya respect lah kepada Cikgu Nurizan ni, walaupun dah bersara, tapi demi saya rasa anak bangsa kita lah. Pendidikan ni harus diteruskan. Kata orang tu sampai bila-bila ni kan. Pendidikan ni takkan mati kan. Betul. Jadi itu dia. Syabas juga kepada Cikgu Nurizan, tahniah, dan juga kepada anak muridnya, Dharma. Okey, kita nak berhenti berehat. Kejap lagi kita nak bersama dengan Hanif. Hanif nak bercakap berkenaan dengan prihatin belia ya. Ya, dan juga berkenaan dengan virus COVID-19 pembawa senyap pada ketika ini dengan varian-varian yang baharu. Sekarang ini akan kami kongsikan di MSI. Jangan ke mana-mana. Saya Alia. Saya Adis. Dan saya Auni, pelajar tahun akhir Sejarah Muda. UiTM Selangor Kampus Puncak Perdana. Ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Gemersik takbir mengundang tiba. Salam diutus, tanda ingatan. Syawal dinanti menjelang tiba. Salam maaf, pohon dipinta. Kami, pelajar perubatan tahun akhir USM KLE India ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Bye. Oleh yang demikian, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin.
Assalamualaikum dan selamat raya saya ucapkan kepada kedua ibu bapa saya yang berada di Perak, adik-beradik, saudara mara, family mertua, isteri dan anak yang berada di Melaka serta sahabat-sahabat saya yang berada di Malaysia dengan ucapan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Salam perantauan dari China. Assalamualaikum and I'm Ryan from New York City. I just wanted to say Selamat Hari Raya to all my family members in Malaysia. Hope you're staying safe and enjoy your celebration. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Baik, terima kasih kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Kepada anda penonton-penonton yang baru saja bersama dengan kita pada saat ini, terima kasih kita ucapkan. Tadi kita dah berbicara mengenai bagaimana peranan seorang guru, tokoh guru kebangsaan juga telah pun kita bawakan di MSI bersama dengan bekas anak muridnya. Sekarang ini fokus kita adalah kepada pembangunan misi ataupun dasar belia negara pada tahun ini, yang di mana satu inisiatif daripada Kementerian Belia dan Sukan telah pun digubal sebuah dokumen visi Sukan Negara 2030 yang menggariskan perancangan pembangunan sukan negara untuk tempoh 10 tahun akan datang. Banyak sekali sesi dialog, sesi perkongsian telah pun dilakukan dalam usaha untuk mendapatkan input-input yang terbaik dalam visi sukan negara ini. Untuk itu, kita ingin bersama dengan Puan Marina Nafi, Pengarah Cawangan Pembangunan Potensi Bahagian Pembangunan Rakan Muda, Jabatan Belia dan Sukan Negara secara panggilan video bersama kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Mungkin yang pertamanya boleh kongsikan terlebih dahulu berkaitan dengan inisiatif Prihatin Belia ini ataupun visi Sukan Negara 2030 dalam usaha untuk mencapai potensi belia yang diinginkan. Silakan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Tak terlambat saya ucapkan selamat Hari Raya. Betul, selamat Hari Raya. Okey. Kalau kita melihat kepada tajuk Prihatin Belia, sebenarnya perancangan program-program di bawah Jabatan Belia dan Sukan Negara terutamanya memang kita berlandaskan ataupun berteraskan kepada Dasar Belia Malaysia 2015 atau ringkasnya DBM. Jadi kalau kita lihat kepada tiga matlamat utama DBM, antaranya adalah untuk menyelahkan potensi setiap individu belia dengan meraihkan kepelbagaian dan kelainan masing-masing. Jadi berdasarkan matlamat tersebut, Jabatan Belia dan Sukan Negara terutamanya bahagian pembangunan rakan muda bertanggungjawab di dalam pelaksanaan program-program yang berteraskan pembangunan potensi belia. Yeah. Jadi kalau kita lihat fokus utama kumpulan sasar rakan muda adalah belia-belia awal dan belia pertengahan, iaitu mereka yang berumur 15 sehingga 24 tahun. Jadi di dalam Dasar Belia Malaysia itu juga terdapat tiga teras utama, dan teras pertama Dasar Belia Malaysia adalah untuk melahirkan pembangunan belia positif. Jadi kalau kita lihat antara pembangunan belia, ciri-ciri pembangunan belia positif iaitu 8C. Kalau saya boleh sebutkan adalah antaranya adalah cooperation, considerate dan juga contribution. Jadi bila kita melihat fokus kita adalah untuk melahirkan belia yang mempunyai ciri-ciri 8C ini, maka program-program yang kita laksanakan itu adalah berteraskan dan juga kita menghala kepada melahirkan belia-belia yang prihatin, yang bekerjasama, yang berjiwa sukarela. Okey, teruskan. Boleh, silakan. Okey. Dan untuk makluman juga, di bawah pembangunan rakan muda, kita memberi fokus kepada untuk mewujudkan kesedaran, memupuk dan juga menggalakkan sikap prihatin belia. Jadinya, yang saya nak kongsi di sini adalah kita telah lama melaksanakan program Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda ataupun nama ringkasnya ARPRM. Untuk makluman ya, program ini kita telah laksanakan sejak lebih 20 tahun yang lalu, tapi masih dilaksanakan hingga kini dan sangat bermanfaat dan sangat memberi impak yang positif kepada para belia. Okey, kalau saya boleh kongsikan, sehingga kini terdapat lebih 180,000 belia yang telah menyertai ARPRM, dan apa yang unik dan menariknya tentang ARPRM ini adalah dia program yang bersifat sukarela, tiada persaingan, maksudnya kita tidak ada bertanding antara individu.
bertanding dengan diri sendiri. Jadi di situ sebenarnya dia mencabar diri dia sendiri dan melihat apa potensi diri dia yang boleh diselahkan. Jadi kita ada 3 tahap anugerah yang kita berikan kepada mereka yang berjaya melaksanakan program ini, iaitu tahap gangster, emas dan juga perak. Dan 4 komponen utama di dalam program ini adalah khidmat masyarakat, kemahiran, rekreasi fizikal dan juga penjelajahan laskar. Puan, mungkin boleh kongsikan sebab tadi berbicara mengenai rakan muda, anugerah remaja perdana. Ini antara yang kerap juga dibicarakan apabila bercerita mengenai belia. Kalau nak dikongsikan berkenaan dengan kajian-kajian yang pernah dilakukan dari sudut kesukarelawan, yang saya percaya juga antara komponen utama dalam memastikan bahawa perkembangan belia itu berkesan, juga boleh dikongsikan? Boleh. Kalau kita lihat kepada kajian yang dilaksanakan oleh IRIS atau Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia, kajian penilaian outcome indeks belia Malaysia 2019 yang dikeluarkan pada tahun 2019 menunjukkan bahawa di bawah domain identiti, indikator sukarelawan masih lagi di tahap sederhana dengan dapatan skor 60.93. Jadi benda ini bukanlah sesuatu yang boleh orang kata negatif, tapi sebenarnya ia adalah satu peluang dan juga satu ruang untuk Kementerian Belia dan Sukan dan juga belia untuk kita lebih memperkukuhkan dan memfokuskan kerja-kerja sukarelawan dan juga memperbanyakkan program-program sukarelawanan di peringkat akar umbi itu utamanya. Dan juga saya juga ingin nak kongsikan berkenaan dengan kajian daripada Charity State Foundation World Giving Index pada tahun 2019. Kedudukan Malaysia masih lagi di tahap yang kurang memuaskan walau bagaimanapun. Macam saya cakap tadi, ini adalah peluang untuk kita memperbanyakkan lagi program-program di peringkat akar umbi supaya matlamat kita untuk melahirkan belia yang prihatin, yang orang kata cakna dengan masyarakat itu dapat kita capai. Baik Puan, terima kasih di atas pencerahan ini. Diharapkan agar inisiatif dari KBS ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Puan Marina Nafi, Pengarah Cawangan Pembangunan Potensi Bahagian Pembangunan Rakan Muda, Jabatan Belia dan Sukan Negara, berkongsi berkaitan dengan inisiatif Prihatin Belia daripada Kementerian Belia dan Sukan. Kita nak teruskan ini satu lagi perkongsian berkaitan dengan perkembangan terbaru COVID-19 dan dilaporkan pada kita ini golongan muda terutamanya adalah antara pembawa senyap virus yang berbahaya ini. Untuk itu kita saksikan terlebih dahulu bagaimana sebenarnya yang dikatakan dengan perkembangan golongan muda pembawa senyap virus ini. Jom. Are coming to that centre, and yesterday, as I mentioned earlier, is 1,048 cases been seen in a CAC in Melawati Stadium. Kebelakangan ini, kes COVID-19 di negara kita semakin meningkat sehingga mencecah angka lebih 4,000 kes setiap hari. Negeri yang paling teruk dilanda virus ini adalah Selangor dengan jumlah lebih 1,000 kes sehari. Sehubungan dengan itu, Kerajaan Negeri Selangor membuat program saringan secara percuma sejak 8 Mei lalu. Hasil ujian saringan didapati 80% individu positif tanpa sebarang gejala dan kesemuanya adalah golongan muda yang produktif. Pembawa virus secara senyap ini datangnya daripada golongan yang berumur 20 hingga 40 tahun. Kalau mereka yang tak ada gejala, mereka boleh menjangkiti ialah 2 hari sebelum mereka dapat gejala. Meskipun tanpa gejala, ia tidak bermaksud kita bebas daripada virus COVID-19 ini. Kerajaan dan Kementerian Kesihatan Malaysia sentiasa memberi peringatan mengenai kepentingan menjaga SOP sejak awal negara dilanda pandemik COVID-19. Saya ingin mengingatkan bahawa kerajaan tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan tegas
ke atas mana-mana pihak yang melanggar peraturan atau SOP. Persoalannya, mengapakah pembawa senyap virus COVID-19 ini rata-rata terdiri daripada golongan muda? Dan adakah pembawa senyap virus ini menjadi punca utama penularan wabak? Ini memang sangat-sangat membimbangkan kita, merisaukan kita apabila pengesanan yang telah pun dibuat menerusi Kerajaan Negeri Selangor itu 80% yang positif itu mereka yang tidak bergejala, yang tak ada simptom langsung. Tiba-tiba je positif kan. Kita risau yang tak ada simptom ni kadang pergi ke sana ke sini, ianya boleh merebakkan lagi sporadik ini ke mana-mana sahaja. Jadi untuk itu kita nak bercakap berkenaan dengan virus COVID-19 ini, pembawa senyap itu golongan muda. Kita terus saja ingin bersama dengan Encik Muhammad Noor Muhammad Nasir, pengurus operasi klinik Cell Care sini yang berhad. Assalamualaikum, Encik Muhammad Noor. Waalaikumsalam. Ya, Encik Muhammad Noor, saya rasa ini ada antara isu yang saya rasa kita patut bercakap sekarang sebab ramai yang mungkin tidak tahu, mungkin yang mereka beranggapan bahawa yang sekarang ini yang terkena, yang terjangkit sekarang ini adalah mereka yang membawa simptom dan sebagainya. Mungkin sebagai permula awalnya boleh kongsikan 80% yang dikesan positif itu yang tak ada simptom langsung dan terdiri daripada golongan muda ini, Encik Muhammad Noor. Okey. Ya. Ini berdasarkan, terima kasih Tuan. Okey, ini berdasarkan daripada program saringan bersama Kerajaan Negeri Selangor, program saringan komuniti, yang mana kita dapati individu-individu positif tanpa gejala adalah mereka yang berumur di antara 20-an hingga 40-an. Ini yang mana kita nampak ini adalah golongan produktif, mana umur-umur ni mereka masih aktif bekerja dan melakukan aktiviti harian. Macam kalau sebelum KP mungkin ada aktiviti tiada ataupun sukan yang dibenarkan. Jadi benda-benda macam ni yang saya rasakan boleh menjadi titik mula lah untuk perebakkan. Kerana di mana jika seseorang individu yang positif itu tidak tahu diri mereka positif, mereka akan bebas ke sana ke sini untuk membuat aktiviti harian. Dan dalam masa yang sama telah merebakkan virus ni kepada individu-individu lain. Bagi pandangan Encik Muhammad Noor sendiri, mengapakah antara golongan-golongan muda ataupun golongan yang kita sifatkan sebagai golongan produktif ini, mereka ini tidak ada gejala langsung? Adakah mungkin disebabkan mungkin gaya hidup mereka ini ataupun disebabkan mungkin umur mereka ini yang tidak menunjukkan sebarang simptom, Encik Muhammad Noor? Saya rasa mungkin setiap individu ni berbeza. Ada yang mungkin antibodinya kuat, jadi mungkin dia tak menunjukkan sebarang simptom ataupun gejala. Tapi sebenarnya virus itu dah ada pada mereka. Dan mungkin ada sebahagiannya juga antibodi badan mereka tidak begitu kuat. Tapi ialah mereka bergejala dan kita dapat lihatlah kalau yang bergejala tu. Okey, baik. Okeylah, andai kata kalau ada di antara penonton Malaysia hari ini mungkin ialah kita tak tahulah, mungkin ada yang positif, kita tak tahu sebab selagi kita tak buat swab test kita tak tahu kita positif ataupun tidak kan. Okey, andai kata kalau mereka ini tidak membuat swab test tetapi mereka ini positif. Sebagai mungkin golongan produktif ni, golongan muda ini, apa mungkin antara kesan-kesan lain yang mungkin dihadapi oleh mereka ini? Mungkin mereka ini akan di kemudian hari mungkin mereka akan rasa macam sesak nafas, mungkin mereka ini sukar untuk bernafas dan sebagainya. Mungkin ada tempoh-tempoh tertentu, mungkin sekarang ini tak tunjuk simptom ataupun mungkin selepas 2 atau 3 minggu baru mereka ini menunjukkan simptom. Cik Muhammad Noor. Ya, dia ada dua possibility. Yang pertamanya adalah mereka ni pada mulanya tidak mengalami sebarang simptom sehingga habis tempoh virus reaktif, dan ada sebahagiannya pada permulaan minggu pertama ataupun 3-4 hari pertama tu mereka tidak bergejala ataupun tidak mengalami sebarang simptom, tapi sebaliknya selepas hari keempat, kelima dan seminggu tu simptom-simptom tu mula nampak. Mungkin demam, panas, batuk, sakit tekak, susah bernafas dan sebagainya. Ada kemungkinan berlaku di dua cara itu. Mungkin boleh ambil kesempatan ini mungkin ingin memberikan nasihat kepada golongan muda, golongan produktif ini, pembawa senyap ini sedikit, Encik Muhammad Noor. Okey, jadi saya ambil kesempatan ini untuk menyeru semua masyarakat, bukan sekadar warga yang berumur di antara 20-an hingga 40-an, kita seru kepada semua untuk buat saringan ni. Bagi mereka yang berada di Negeri Selangor, kita minta pergilah ke mana-mana program saringan komuniti yang dijalankan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Okey. Benda ni percuma saja dan kita akan buat tour ke seluruh Negeri Selangor, ke 56 buah kawasan. Jadi untuk melihat di mana lokasi-lokasi saringan yang seterusnya akan diadakan, boleh merujuk kepada website kami ataupun media sosial di cellcare.com dan selangkah.my dan juga media sosial Cellcare ataupun Cellgate.
Di situ kita boleh lihat di mana program-program ini akan dijalankan, sedang berjalan dan akan dijalankan. Okey. Ya, dan program ni telah pun dijalankan bermula 8 Mei sehingga 10 Jun nanti. Jadi untuk anda, khususnya belia-belia yang berada dekat Selangor ni ataupun siapa sajalah mungkin boleh ambil kesempatan ni untuk kita membuat pemeriksaan lah COVID-19 ini. Baik, terima kasih ucapkan kepada Cik Muhammad Noor. Okey, sama-sama. Okey. Baik, itu dia Encik Muhammad Noor Mat Nasir, pengurus operasi klinik Selcare Sdn Bhd. Jadi kepada anda semua boleh ambil kesempatan sebab Kerajaan Negeri Selangor menyediakan 56 don kesemuanya untuk anda yang ingin memeriksa tubuh badan anda saringan percuma yang disediakan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Kita kena periksa. Kalau kita tak ada simptom, kita rasa macam kita ni macam okey ke tak okey ke, tapi ini kan percuma kan, kita periksa saja. Mana tahu sebab kita ni pembuat senyap kan, kita tak tahu mungkin ada virus COVID-19 dalam tubuh badan kita. Kita nak berhenti berehat kejap lagi. Saya dah hadif nak bersama dengan salah seorang penyanyi legend ini, Ameng, yang akan bersama kita sebentar lagi di Malaysia Hari ini. Assalamualaikum. Saya Kapten Hidayat JDM daripada Nombor 7 Skuadron ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Stay safe, kita jaga kita. Kami dari MyFlux ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Think digital. Think MyFlux. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pelajar Malaysia di Madinah Al-Munawwarah ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Hai, saya Ifan Haris. Di sini saya ingin mengucapkan selamat menyambut Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua penonton Malaysia hari ini TV3. Selamat Hari Raya guys. Maaf zahir dan batin. 00. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pelajar Malaysia di University of Queensland, Australia ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Hai, saya Fia Julia. Saya nak ucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua penonton Malaysia Hari ini DVD. Kepada yang tak boleh balik raya, tak boleh jumpa parents, jangan sedih. Kita sama-sama doakan semoga kes COVID-19 ini akan cepat selesai. Selamat Hari Raya. Kami, guru SD Setiawangsa, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Norma Baharu 2021. Maaf zahir dan batin. #kita jaga kita. #patuhi SOP. Selamat Hari Raya.
Itu dia dendangan Aidilfitri yang ku rindu dari Ameng kita yang ini didedikasikan khas ataupun karya khas bersama dengan peminatnya katanya. Ya. Bukan ni nak cakap apa, peminat pun boleh menyumbangkan lagu kan kepada artis yang mereka minati. Contohnya macam Abang Ameng ni lah kan. Kata orang tu dia membuka peluang untuk peminatnya memberikan lagu. Kan. Tapi apa kita nak tanya dekat Abang Ameng sendirilah kan bagaimana untuk pasilan lagu ini. Assalamualaikum Abang Ameng. Assalamualaikum, boleh dengar kami? Salam. Ya. Selamat Hari Raya. Khabar? Baik, Alhamdulillah. Ya. Tadi kita dah dengarkan lagu Aidilfitri yang ku rindu. Tapi soalan yang pertama kami ada berkaitan dengan kenapa kurus sangat ni? Kurus sangat. Gaji dah kena potong lah. Jadi kena berjimat lah begitu? Gaji sekarang dah kurang. Makan pun kurang lah. Berapa kilo ni turun, Abang Ameng? Saya turun rasanya saya berdiet 3 bulan. Okey. Dapat turun 20 kilo. 20 kilo? Wow. Dalam 3 bulan. Wow. Cuma berdiet sajalah? Ke ataupun ada buat macam mana? Exercise lah. Okey. Mungkin boleh kita ikutlah kan. Buat 20 kilo tu kan. Okey Abang Ameng, mungkin boleh kongsikan berkaitan dengan Aidilfitri yang ku rindu ni? Istiqomah, betul. Istiqomah, betul. Itu yang paling penting tu. Istiqomah, kenduri tak boleh pergi. Restoran tak boleh singgah. Jadi berdiet sendiri sajalah. Okey. Abang Ameng boleh kongsikan Aidilfitri yang ku rindu ni bagaimana sebenarnya penghasilannya? Sebenarnya lagu ni dah lama saya simpan. Dan saya pernah bekerjasama dengan pencipta lagu ni masa dahulu masa saya masih lagi bersama dengan Spring. Dan dia selalu hantar lagu dekat saya dah. Sebenarnya peminat saya ni bukan peminat lah. Asalnya peminat. Tapi bila kita dah lama kenal, kita jadi kawan. Dan dia merupakan seorang penyanyi juga. Tapi penyanyi lagu daerah negeri Sabah. Okey. Dia sangat popular di Sabah lah. Cuma bagi orang di Semenanjung ni tak berapa kenal dia. Tapi di Sabah kalau sebut Ras, insyaAllah lah orang Sabah akan kenal dia. Dan dia selalu menghasilkan lagu-lagu untuk penyanyi-penyanyi Sabah tempatan lah. Dan dia selalu membawa lagu dalam bahasa Bajau biasanya. Dan apabila dia ada buat lagu baru, dia akan post pada saya. Dia akan WhatsApp ke saya untuk saya dengar. Dan ada beberapa buah lagu tu memang saya simpan lah untuk rakaman seterusnya. Dan setelah digodek-godek, akhirnya saya dapat lagu ini sesuai untuk dijadikan lagu Hari Raya lah. Dan itu yang terhasilnya lagu Aidilfitri yang ku rindu. Abang Ameng sebagai salah seorang daripada boleh saya kategorikan sebagai seorang penyanyi legend lah kan. Masihkah ingat lagu-lagu yang lama Gepelas Spring dulu kan. Dan saya percaya untuk penghasilan sesebuah karya lagu yang dinyanyikan oleh Abang Ameng sendiri, saya rasa Abang Ameng memang memerlukan ketelitian dalam pemilihan lagu. Jadi untuk kadang-kadang kalau kita nak buat lagu raya ni Abang Ameng kan. Jadi apakah mungkin antara elemen-elemen yang harus dikekalkan untuk penghasilan lagu-lagu raya ni? Sebab lagu raya sekali banyak, tapi kadang ada orang kata macam lagu ni macam tak ada originality dan sebagainya. Bagi Abang Ameng sendiri bagaimana untuk lagu raya Abang Ameng ni? Dia kebanyakan lagu raya ni lebih sesuai kalau diberi rentak yang tradisional lah. Seperti lagu joget, rentak asli, roncong, ataupun rentak irama pada pasir, irama Arab, kan, Nusantara. Tapi apabila saya nak lahirkan satu lagu, saya akan berfikir panjang lah sebenarnya. Lebih-lebih lagi di zaman sekarang ni lah saingan sangat kuat. Lagipun lagu-lagu yang pernah saya hasilkan sebelum ini bersama dengan Spring sangat meninggalkan kesan pada peminat muzik. Jadi saya terpaksa bekerja keras lah untuk bersaing dengan lagu sendiri sebenarnya. Kadang-kadang apabila kita buat lagu baru, dia orang akan selalu bandingkan dengan lagu-lagu yang lama seperti Bougainvillea, Sampai Hati. Dan saya pernah berjumpa dengan Datuk M. Nasir untuk meminta nasihat daripada beliau. Kata, saya boleh tak buat lagu baru? Datuk cakap. Datuk M. Nasir cakap, boleh buat lagu baru. Namun, anda kena buat lagu yang boleh hit lagu yang lama. Sebab lagu yang lama tu dah terlalu kuat dan meninggalkan kesan yang mendalam pada peminat. Jadi kita akan selalu dibandingkan dengan lagu-lagu lama. Itu menyebabkan kita sangat teliti untuk membuat lagu kebelakangan ini, lagu-lagu baru. Terutamanya sangat mencabarlah bagi penyanyi-penyanyi lama macam kami. Dan itulah, kadang-kadang kita mengambil masa yang lama, kita terpaksa berjumpa dengan ramai komposer dan kadang-kadang terpaksa mengeluarkan duit yang banyak lah untuk menghasilkan lagu yang terbaik supaya dapat kita
meminta lagu yang pernah kita buat sebelum ini, dan saya harap lagu ini boleh di antara lagu yang boleh diberi saingan untuk lagu-lagu yang pernah saya hasilkan. Ya. Itu satu masalah juga, masalah berat juga masalah tu. Memang sangat masalah, bukan satu masalah, memang bermasalah. Ya. Problem. Okey, tadi Abang Amin cakap berkaitan dengan beberapa lagu berhantu yang dikatakan tadi itu kan. Okey, secara peribadi sendiri, mana satu yang Abang Amin rasa sangat-sangat terkesan ataupun sampai sekarang itu lagu yang paling menusuk lah katanya Abang Amin? Yang paling meletup lagu Sampai Hati lah. Lagu Sampai Hati ini boleh katakan lagu yang menyelamatkan nyawa saya dalam bidang muzik lah. Pada awalnya, lagu yang pertama lagu Sejiwa. Lagu Sejiwa ini tidak terlalu popular. Sehingga menyebabkan masa itu Spring hampir gulung tikar lah, saya cakap. Hampir putus asa. Kita nak bubar lagu Spring masa itu sebab lagu tu tak mendapat tempat sangat. Sehingga kan kita terpaksa makan Maggi, kan tak mampu sewa rumah dan masing-masing dah putus asa nak balik kampung lah. Sehingga kan Sony Music beri peluang untuk kami cuba lagi sekali untuk album kedua, dan lagu Sampai Hati Turut Asih boleh dikatakan lagu Sampai Hati ini adalah lagu yang menyelamatkan karier saya dan juga Spring untuk terus berada di para muzik dan akhirnya terus diterima oleh peminat sehingga dapat bertahan sampai sekarang. Dan rasanya lagu Sampai Hati saya sangat terhutang budi dengan Rafiq Nasir dan juga dengan komposer arwah Muhammad Juli. Sangat terhutang budi. Ya, okey. Kita nak bersama dengan salah seorang pemanggil yang merupakan salah seorang daripada mereka yang suka sangat nyanyi lagu Spring, Sampai Hati Bougainvillea. Memang dia memang dia pandai nyanyi ni. Jadi kita nak terus saja bersama dengan pemanggil kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nampak tak? Okey. Ya. Saya ni pandai tu tidaklah nyanyi tapi salah seorang peminat setia lah. Okey. Pada Amin. Kemudian saya daripada Perak ni, daripada Kulintan. Ya, silakan bercakap terus dengan Abang Amin. Silakan Cik Bakar. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tu Cik Amin. Ya, saya. Abang ni boleh katakan peminat Amin lah. Peminat dah pandai menyanyi lah. Peminat yang orang kata daripada lagu lama, daripada lagu yang Amin nyanyi dengan siapa tu, Master Sophia Jane apa semua tu ingat. Abang ingat lah. Ni minat saya ke minat Sophia Jane ni sebenarnya? Minat Amin lah. Minat Sophia Jane mana dapat. Mana nak dapat. Minat Amin lah. Lepas tu saya tengok sekarang lagi handsome lah sebab apa? Dulu gemuk sekarang dah okey. Saya banyak ikut perkembangan. Ya, saya selalu perkembangan Amin saya suka tengok lah. Sebab suara Amin dengan lagu Amin tu kena. Lepas tu tadi lagu Hari Raya tu memang saya ni dengar macam betul-betul hampir-hampir macam mengusik jiwa. Kemudian saya tengok pula lagu tu adalah sikit jangan teras hati lah, macam gaya sedikit menyentuh. Terkena. Menyentuh Amin sendiri lah. Tapi itu lah. yang kita fikir itu lagu kan. Yang penting lagu tu memang sedap. Kemudian saya rasa lagu tu boleh menonjol lebih lah. Abang Abu Bakar nyanyilah sikit. Saya tak apa nak pandai nyanyi lagu. Tak apa, kalau pandai kita boleh kalahkan Abang Amin. Tapi itulah sebab kita jadi peminat. Tak apa nak pandai. Kata peminatnya satulah satu. Sikit. Kalau tak boleh nyanyi, baca pun tak apa. Lirik. Nyanyilah sikit lagu Sampai Hati ke? Cuma sebab lagu-lagu tu kadang-kadang walaupun saya minat tapi saya dengar minat tapi saya nak menyanyi tu kadang tak ingatlah seri kata dia. Okey. Melodi tu ingatlah kan. Tapi bila saya dengar lagu Amin memang saya suka. Okey, tak apa. Apa nama dulu yang walaupun mata cinta mata buta apa semua tu saya ingatlah. Sebab lagu tu bila kita dengar Amin nyanyi memang orang kata menyentuh. Kesan lah ni. Walaupun kita tak ada kena-mengena dengan lagu. Okey, kalau macam tu kita dengarkan sendiri Abang Amin kita nyanyikan sikit secara langsung. Boleh ke Abang Amin? Boleh. Dia boleh. Untuk nyanyi tak nak. Okey, terima kasih Cik Bakar. Okey. Jadi Abang Amin, sebagai kata orang tu nak mengubat kerinduan ramai ini kan. Abang Amin mungkin boleh belajar sikitlah kan. Lagu Sampai Hati tu sikit. Silakan Abang Amin. Ya,
Tergamaknya dirimu menghiris hatiku. Tidakkah di hatimu punya perasaan? Sampainya hatimu meninggalkan aku. Di manakah janjimu yang setia? Thank you. Wow. Memang sampai hati. Awak jangan sambung, nanti dia jadi kesinambungan yang lain pula ni. Okey, Abang Meng, raya ni macam mana tahun ni? Kalau boleh dikongsikan sedikit. Dah seminggu kita sambut Aidilfitri ni. Ya, kita berada di rumah sajalah. Untuk 2-3 hari yang mendatang dan akan datang inilah. Dan kita masih lagi menunggu inilah keputusan daripada kerajaan lah, bagaimana keadaan dia sebenarnya. Namun begitu, saya juga ada mula mencibukkan diri dalam bidang bisnes lah sebenarnya. Apabila kita dah macam ada sesuatu yang menghalang kan. Jadi kita terpaksa mencari alternatif lain lah untuk meneruskan hidup. Hidup mesti diteruskan walaupun apa yang terjadi. Betul. Dan untuk pengetahuan semualah, terutamanya pengacara di Malaysia hari ini, saya mula mencibukkan diri sebagai pembekal ikan. Ikan? Ya, sebab saya berasal daripada Terengganu kan. Betul. Dekat Terengganu ni banyak ikan. Ikan apa jual tu, Abang Meng? Ikan sekarang boleh dikata bukan ikan lah. Saya jadi pembekal kepada makanan laut. Dan ada satu pasar yang akan dibuka di Alur Gajah, Melaka. Dan saya jadi supplier lah untuk pasar tu. Dan insya-Allah lah akan bermula dalam masa yang terdekat ini. Amin. Dan juga saya juga menjadi seorang ejen pembekal di antara pembekal udang galah yang terbesar. Bukan udang galah yang besar pasaran dia, tapi saiz tu besar. Saiz udang galah yang besar. Besar, di mana 1 kilo udang galah tu hanya boleh kita boleh dalam 3 ekor saja 1 kilo tu. 3 ekor dapat 1 kilo Dan itu jarang payah kita nak jumpa lah. Kalau kita tengok dekat pasar tak ada. Namun saya akan dapat seorang kenalan yang ada di selatan Malaysia. Dia akan bekalkan udang galah tu untuk ada pengembang udang galah sawah. Itulah di antara alternatif yang saya lakukan sekarang di dalam masa zaman PKP ini, masa zaman COVID ini. Sebab kita aktivitis ini kita terhalang, memang terhalang. Sebab aktivitis ini memerlukan orang. Betul tak? Jadi kalau kita nak menyanyi kat seorang-seorang, asyik nak menyanyi kat bini, tak boleh juga. Betul. Abang Meng, bila bercakap pasal orang ni, kita pun ada seorang pemanggil yang bersama dengan kita dari Rawang. Ada. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Okey, saya Bibita binti Sabran. Okey, boleh teruskan nak bercakap dengan Abang Meng kita? Okey. Assalamualaikum Abang Meng. Waalaikumsalam. Okey, Bang Meng, macam ni Bang Meng. Saya dengan arwah mak saya peminat setia Bang Aming. Semasa Bang Aming, minta maaf Bang Meng sebab masa Bang Meng dipenjarakan dulu, saya dengan arwah mak sentiasa berdoa pada Allah supaya Bang Aming akan menjadi seorang artis yang terbaik yang dikenali seluruh dunia dan Malaysia. Lepas tu saya nak sampaikan pada Bang Aming, arwah mak saya kirim salam. Arwah mak saya dia meninggal 10 tahun yang lepas. Dia pernah katakan bagi tahu pada Amin kiranya satu hari berjumpa dengannya ataupun dapat bercakap dengannya, sampaikan salam bahawa suaranya memang sangat merdu Abang Amin. Terima kasih. Kira wasiat kali wasiat. Arwah mak saya namanya Hamlah binti Unding. Hamlah binti Unding. Baik, itu saja Puan Bibita. Di tempat bersama orang-orang yang beriman. Amin. InsyaAllah. Okey, terima kasih Bibita. Okey, sama. Assalamualaikum Bang Meng. Waalaikumsalam. Itulah kadang-kadang saya pun rasa macam mana saya boleh meneruskan hidup sekarang. Rupanya kadang-kadang kita tak sangka ada orang yang mendoakan kita boleh jadi gini kan. Saya rasa itu adalah berkat daripada doa-doa mereka-mereka yang menyayangi kita lah. Terima kasih banyak. Abang Meng mungkin boleh di penghujung siaran bersama kami di Media ini, kalau nak berikan ucapan kepada peminat-peminat orang ramai dan juga teruskan menyokong karya dan juga bisnes Abang Meng, silakan. Ya, terima kasih. Mula-mula terima kasih pada saudara Raf kerana support saya untuk menghasilkan lagu yang terbaru ini, kepada sahabat saya Rasdi, dan juga terima kasih pada Sony Music yang menerima lagu ini untuk step ataupun untuk langkah promosi yang seterusnya. Juga terima kasih kepada keluarga saya yang sentiasa menyokong saya dalam apa saja yang saya lalui.
Juga terima kasih pada rakan-rakan saya yang sini, rakan-rakan mula support saya untuk meneruskan hidup yang nyata seperti dalam bidang perniagaan. Dan tak lupa dan sangat terutama budi kepada semua peminat, kepada wartawan, kepada stesen radio, kepada stesen TV dan kepada semua yang terlibat dalam dunia seni ini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda kerana tanpa sokongan anda mungkin saya tidak boleh bertahan sehingga hari ini. Dan semoga anda layarilah lagu Aidilfitri yang ku rindu di YouTube. Itu je lah. Baik. Terima kasih Abang Ameng. Semoga berjaya kita ucapkan. Ya, terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Itu dia Abang Ameng kita dengan karya terbaru Aidilfitri yang ku rindu, juga dengan perniagaannya. Okay, kita dah di hujung siaran? Ya, kita dah di hujung siaran. Besok kita dah bersama dengan rakan-rakan kita juga dah bercakap berkenaan dengan santuni anak-anak ketika PDPR di Aidilfitri. Itu esok hari lah. Okey, itu topik yang sangat penting. Dan jangan risau, kami juga mengamalkan SOP yang secukupnya. Walaupun tak pakai face shield. Okey. Jarak penjarakan tu memang kami sentiasa jaga. Sebelum, selepas pun akan kami ikuti insya-Allah. Terima kasih di atas segala kebimbangan dan juga nasihat daripada anda semua. Okey. Teruskan menonton Malaysia hari ini, teruskan jaga diri. Ingat tak perlu keluar, jangan keluar, jaga diri. Kita jaga kita dan kita masih lagi belum menang. Assalamualaikum. Salam, jumpa lagi nanti. Bye bye.